Alhamdulillah. Hai. Kita tengah bincang ni adik-beradik apa ni? Okay. Hai, Assalamualaikum. Hai. So, welcome to kita punya live lagi. Kita jumpa lagi Alhamdulillah hari ini. Hari baru, hari Ahad, hujung minggu. Buat apa kat rumah tu? Ada yang dah masuk. Dalam puasa ni, selalunya waktu ni kita lunch kan? Tapi waktu puasa ni kita berehat-rehat apa tu you all buat? Tengah buat apa sekarang ni, tengah hari tengah ni? berkemas baju. Ataupun, kan? Sedai baju, Kemas lipat rumah. baju, kemas rumah. Ataupun dah fikir nak pergi pasar, nak pergi beli barang, nak masak nak berbuka hari ni. So sekarang ni sesi kita pula memasak. Tiap-tiap hari pukul 12.30, okay? So hari ni kita nak buat kuih manis. So you all mesti nanti apa resepi hari ni pula, okay? So kita nak masak apa Kak Zaidah? Okey, hari ni Kak Zaidah akan buat kuih kukus iaitu putu sari. So itulah yang kita bincangkan tadi adik-beradik. Dia ada adik-beradik macam mana tu Kak Zaidah tadi? Ramai adik-beradik ni, adik-beradik perempuan semua. Oh, okey. Apa adik-beradik dia tu? Yang famous sekarang ni Kak Zaidah tengok di Facebook dengan Instagram is Puteri Ayu. Yang hijau tu, hijau bawah atas tu kelapa putih. Itu ada yang panggil Puteri Ayu, ada yang panggil Putu Ayu. Okey. Jadi adik-beradik dia Putu Ayu, Puteri Ayu, Puteri Salad. No Puteri Salad, sorry. Putu Ayu, Tiwul Ayu, Sri Mas Ayu, Putu Sari, Putu Ayu, Puteri Ayu. Ni dia adik-beradik. Tapi yang sama. Tak, dia lain-lain. Bahan-bahan dia lain-lain. Dia pakai acuan yang sama. Ni acuan putu dia. Dia masukkan dalam ni, dia panggil putu ya. Dia asalnya putu tu. Putu tu means you kukus benda yang dalam you gunakan kukus. Tu dia panggil putu. Ini original. Ini yang sebenarnya Indonesia punya kuih ya. Resipi dia. Tapi dia ubah-ubah suai lah. Ada yang panggil putu ayu. Tapi lain-lain nama, lain dia punya tu. Hari ni putu sari. Rasa Kak Zaidah, saya tak nampak orang viralkan lagi ni. Sebab yang ini dia warna dia pink ya. Warna pink. Selalunya kita jumpa warna hijau. Hijau tu pun ada dua nama. Satu putu ayu, satu puteri ayu. Yang kelapa di bahagian atasnya tu ada adik-beradik you. Ada adik-beradik. Semua ayu-ayu. Ataupun semua ada putu kat depan ya. Kalau yang kelapa di bahagian bawah tu orang panggil puteri ayu. Kalau adonan putih ditaruh di bahagian bawah tu, atas ni hijau, itu putu ayu. Tu kena tahu tu. Jadi tak adalah confuse bila kita pergi kedai pun kita nak kena tahu. Tapi juga kebanyakan orang buat puteri ayu, dia bawah di kelapa, atas di hijau. Pandan. Itu puteri ayu. Kalau bawah dia tu adonan yang kita letak kelapa tu, tapi kita guna adonan yang sama untuk dijadikan putih, atas hijau, itu putu ayu. Yang tadi tu puteri ayu. Dia macam-macam. Jadi kita ni apa? Kita putu sari. Putu sari. Ni semua adik-beradik. Jadi yang ni yang mana? Sulung ke tengah? Tak tahulah. Bongsu ke? Manalah yang benda sweet tu yang paling bongsu lah. Okay. Alright. So ni kita tunggu lagi orang lain masuk juga. Tapi kita dah reveal dah. Yes. Minta tolong share ya rakan-rakan di Facebook. Kita baru nak kita dah informkan apa resepi kita nak buat hari ni. So siapa yang excited tu angkat tangan sikit. Ada tak macam you all agak-agak ada ramai yang mungkin orang lama je yang tahu ni putu sari ni. Yang baru ni yang rasa Kak Zaidah dia orang pun tak pernah dengar ni putu sari ya. Tak pernah dengar. Mungkin ramai yang tak tahu buat. Jadi kalau yang tak tahu dah tahu ni mungkin besok lusa boleh lah buat kan. Bila tengok kan dia punya acuan ni, kalau ni kita dah dapat bayangkan lah. Selalu kita jumpa dekat luar warna dia warna hijau. Saya akan bayangkan warna hijau, dekat atas dia ada kelapa. Tapi yang itu apa pula Kak Zaidah? Itu puteri ayu. Tu puteri ayu. So ini putu? Ini putu sari. Putu sari. Jangan confuse, okey? Yang kita akan buat hari ni adalah putu sari. Okey. So tu dah ada komen Ishak Syida kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Zaidah and lady cantik kat sebelah. Waalaikumsalam. Okey, ni dah ada orang wave dah dekat Instagram. Hai. Okey.
So yang kat Facebook again minta tolong sharekan this video so that kita boleh share dengan ramai lagi orang. Ya. Kadang-kadang ada orang dia tak tahu kenapa kena share. Sebab dia yang tanya kat Zaidah, perlu share ke? Bukan masalah apa masalahnya. Kadang-kadang your friend bukan friend saya. Jadi kalau saya keluarkan macam ni, kalau tak ada siapa yang share, tak ramai, hanya friend Kak Zaidah saja yang nampak. So jadi kita memang nak ramaikan lagi orang dapat tengok video ni. And lagi satu, bila ramai orang yang share, jadi benda ni, video ni akan stay lama. Kalau tak, live tu hanya stay for 24 jam sahaja. Tapi macam Instagram memang confirm 24 jam lah. So jadi siapa yang nak tengok balik, ataupun you nak replay, you nak rewind ke, you nak forward ke, it's up to you. Just go to kita dekat kita punya Facebook page. Okay, so tolong follow kita punya Facebook page. Type Simply Sugar Baking Studio, jumpalah kita. Dan boleh share lah. You share dengan your friend nanti share dengan dia punya friend. Jadi ramai yang dapat resepi ni. So hari kita share lagi dengan ramai orang. Ada lagi tu yang komen tu, salam chef. And Nabila, kuih favourite ni lembut dan gebu. Thanks for sharing. Okay, dah ada orang menunggu dah ni. Okay, so rasanya kita tak payah tunggu lagi lah. Kita teruskan. Kita kepanasan ni duduk dekat kukus ni. Kita tengah jerang air lagi ni. Air biasalah almaklum, kita pakai dapur portable kan. So dia punya api dia kurang sikit. Okay, so jom kita masak angkat Zaidah. Okay, Kak Zaidah pun nak peluh dulu. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni resepi kita ialah putu sari. Dia kena buat tak boleh agak-agak, dia kena ada resepi dia sendiri. So Kak Zaidah sebutkan resepinya ya. So harap you all boleh salin. Okey, putu sari. Resepi dia bahagian A, 5 biji telur. Okey. 9 ounce 5 biji telur macam ni. Kak Zaidah pakai B ataupun A. Kalau C tu kecil sangatlah ya. Okey, 5 biji telur. Kemudian 9 ounce santan. Kak Zaidah guna santan kotak. Ni semua saya dah siap timbang ya. 9 ounce santan kotak. 9 ounce gula kastar. 9 ounce gula kastar. Okey. Lagi 10 ounce tepung gandum. Ni tepung gandum 10 ounce. 1 sudu teh baking powder. Tahu ya baking powder. Sedikit pewarna merah atau pink. Kak Zaidah pakai pink inari lah. Ya. Kemudian 1 sudu teh overlap. Overlap tahu ya, ini overlap. 1 sudu teh overlap. Okey, untuk bahagian B, ini untuk bahagian kelapa dia. 4 ounce kelapa parut, lebih kurang dalam setengah biji. Setengah biji kelapa parut warna putih. Ya, kelapa parut putih. 4 ounce sagu. Kak Zaidah tengah gendam sekejap sagu dia dan waktu kita nak mengadun sekarang, baru kita toast dia. 2 sudu teh tepung jagung. 1 sudu teh garam. Dan sedikit santan cair untuk nak kita mengadun nanti ya. Okey, acuannya acuan putu lah. Rasa Kak Zaidah ramai yang tahu acuan putu ni. Dia ada melengkung kat tengah ni dan dia besar macam ni. Ya. Dia ada 2 saiz yang sebenarnya. Satu saiz dia agak rendah, satu dia ada tinggi. Cari yang tinggi jadi kuih kita besar sikit nanti. Nampak puas sikit kan. Okey, saya repeat lagi sekali bahan-bahan untuk putu sari. Bahagian A, 5 biji telur grade B atau A. 9 ounce santan kotak ya. 9 ounce gula kastar, 10 ounce tepung gandum, 1 sudu teh baking powder, 1 sudu teh vanila, sedikit pewarna merah ataupun pink, 1 sudu teh overlap. Okey, untuk bahagian B, 4 ounce kelapa parut putih, lebih kurang dalam setengah biji je lah ya. Setengah biji kelapa parut. 4 ounce sagu, you rendam sekejap. Waktu nak guna, baru kita toast dia. 2 sudu teh tepung jagung. 1 sudu teh garam dan sedikit santan cair. Okay, kita akan repeat lagi dari masa ke semasa. So stay tune sepanjang live kita Jangan lari, nanti tak dapat resepinya. Ini tak boleh main agak-agak ini kena buat sebab dia macam kek. Betul. Okay, so kita buat cara-cara dia. Alright. Okay. Sekejap ya, Kak Zaidah toastkan dulu. Nampak tu kita tengah jerang air. Okay. So ni memang steam je lah Kak Zaidah cara dia. Kukus. Kita kukus. Okay, ini sagu. Yang saya dah basuh dan saya toast ya. Kena kelapa 4 ounce saya dah timbang.
kita gaulkan. Garam berapa tadi? Setengah sudu teh garam. Okay, Kak Zara guna santan cair untuk nak gaul aja, ya. Oh, okey. Jangan basah sangatlah. So jadi Kita dah garam masuk sagu. apa tadi? Lagi again dekat dalam sagu ni. Sagu basuh, toast, rendam sekejap, lepas tu toast. Okey, dia dah lembut dia sagu ni. Kemudian masukkan kelapa, Alright. garam. Kalau sagu ni pun kadang-kadang banyak brand ya, dia banyak brand, kadang pun dia lain dia punya kembang dia ya. So now ni agak dah basah, kita letak sikit saja santan cair. Sikit aja. So tadi yang dia basah tu daripada sagu yang kita rendam tadi tu. Kita rendam sagu tu lah. So jadi dalamnya apa again Kak Zaidah, ada apa? Sagu 4 ounce sagu, 4 ounce kelapa parut, setengah sudu teh garam. Okey, Kak Zara masukkan sikit tadi santan cair dan 2 sudu makan tepung jagung. Lepas tu kita gaul semua. Kalau tepung jagung tu untuk dia lembab-lembab. Tepung jagung ni untuk nak melekatkan lagi lah ya. Melikatkan dia lagi. Tu nampak tu ya. Dia basah ya, tapi dia tidak berair. Ni macam ni. Tapi sagunya Kak Zara dah rendam lebih kurang dalam 20 minit macam tadi lah. Macam ni ya. Okey, ni nanti kita ketepikan dulu. Sekarang kita nak buat bahagian A dia. You kena pukul telur 5 biji bersama dengan gula dan overlap. So kalau macam contoh sebab ni selalunya sebab kuih Melayu kan, kuih kuih manis. So kalau macam orang dulu tak ada mixer, jadi kita kena pukul lah pakai tangan. Je lah. Gitulah. Tapi boleh lah ni kalau pukul pakai tangan. Cuma mengambil masa lama sikit lah. Kemudian gula. Masuk sekali semua. Kemudian kita akan pukul dia sehingga dia gembur. Sambil tu perempuan dah boleh naikkan kukus ya. Sementara tu Kak Zara nak letakkan ni. Saya letakkan sementara nak tunggu telur ni masak, telur ni pekat, kita letakkan ini ya. Jadi dekat acuan tu kita ada letak Kak Zara sapu minyak. Sapu minyak pada acuan ya. Ada yang bertanya? ramai juga ni ada yang bertanya sebab kita tak dengar. Tak dengar ya. Sebab kita punya mixer sedap ya. Sambil Kak Zara masukkan kelapa, adunan kelapa ni tadi, sagu, tepung jagung dan garam.
Jadi kita tunggu lagi hingga adonan yang kita pukul ni gebu ya. Sekejap lagi. Hold on tight. Okey, kita punya ni dah pekat. Gebu dia Gebu naik. nampak ya? Okey, dah gebu. Kita akan masukkan tepung sikit-sikit sambil kita pukul lah. Ini dah pelan sikit bunyi. Harap ni you all dengar. Hold on tight. Nanti kita akan baca komen-komen anda, soalan-soalan anda. Okey. Sebab mesin ni tengah on, so jadi takut tak clear sangat. Nanti kalau kita jawab soalan you ke. Kan? Ya, betul. Okey, now kita masukkan baking powder. Masukkan baking powder tadi pun boleh. 1 sudu teh baking powder. Okey, sambil tu kita masukkan tepung lagi. Masuk tepung sikit-sikit ya sambil dipukul. Pukul perlahan. Low speed ya. Kemudian kita akan masukkan santan 9 ounce tadi. Sikit-sikit juga. Masukkan vanila. Tadi dah pakai vanila yang pekat ya. Terpulang pada you all. Nak pakai vanila yang brand apa. Tengok dia mix dekat mesin ni pun dah sedap. Belum sedap lagi. Nampak gebu ya. Dia sedap ni sebab dia santan. Dia lemak-lemak. Dia lemak lah Dia macam combination of krim Melayu dengan krim modern. Okay, Kak Zia dah akan masukkan pewarna pink kat sini. Kalau you nak pakai merah pun boleh ya. Jadi kalau lah Kak Zia kita pakai, sebab kalau nak warna pink tu kan, kalau kita pakai rose acid, nak rasa terpulang lah boleh juga. Dia tak adalah kata tak jadi. Sebab kalau macam kita kan pandan kan. Jadi mungkin kalau nak pink ni ada orang yang suka lah kan. Strawberry ke apa tu mungkin boleh lah.
softing aja lah ya, tak perlu sangat. Ini kita akan lakukan. Okay, hold on tight ya viewers. Nanti kita akan bacakan komen-komen dan soalan anda. Okay, ni dah pun nampak tu. Jadi yang ini kita pukul pakai tangan ni Kak Zaida? Kita kena mix sekejap lah. Tangan. Dah macam nak buat kek tadi. Ni macam kek lah ni. Dia macam kek lah ya, sebab dia tapi kita kukus lah. So kita mix dia dengan. Kita tengok komen-komen. Yes. Okay, mesti semua tengah bersabar tu ha. Okay, yang baru-baru masuk again, kita tengah masak putu sari. Putu sari. Ada yang baru masuk tu ha. Hai Nurlida, hai. Dia pun tanya Bel masak apa tu? Putu sari. Hari ni kita buat. Okay. Ada juga yang pun juga masuk tanya juga Kak Zaida buat apa tu? Putu sari. Putu sari. Okay. Sedap-sedap siapa yang nama putu sari. Ya, okay. Sudah Muhammad Nur kata ounce kalau tukar ke gram berapa ya sis? Macam ni lah Kak Zaida pun pasal dia ada point-point something. Susah juga nanti kita nak beritahu dulu. So what you do is you kena beli digital timbang. Kat digital timbang tu biasanya ada mode tu yang you boleh tukar tu ounce. Jadi kan tak susah. Okay. So kalau boleh cuba untuk dapatkan digital penimbang tu lah. Sebab sekarang ni memang semua pun rata-rata pun dah pakai dah digital penimbang tu. Kalau you convert pun you kena dia selalu ada point something tu kalau kita convert. Nanti kalau 1 ounce tak apalah ada point something. Kalau dah jadi 10 ounce, point something tu dah jadi banyak nanti. Betul. Dia akan ada lari sikit lah ya. So prefer kalau you beli weighing machine yang dah ada timbang, dah ada ounce. Okay. Ada ni Nur Saida kata salam dari Indonesia. Hai orang Indonesia. Apa khabar? Dia kata saya suka menonton siaran langsung Kak Zaida. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Okey, now Kak Zaida tunjukkan lagi sekali ya. Maybe those yang lambat tadi, yang terlepas. Ini yang sagu yang kita dah gaul sama ya. So kita akan masukkan dalam acuan putu ni. Kita letakkan minyak sedikit dan kita letak dia di bahagian bawah. Tak perlu tekan-tekan lah. Jadi minyak tu dia untuk tak nak bagi dia melekat lah. Tak nak bagi dia melekat. Okey. Ada soalan dah ni. Nur Bulan tanya Kak Zaida hari tu buat kek marble putih telur. Nak tanya ada beza ke rasanya atau teksturnya dengan kek marble biasa? Memanglah sebab dia pakai putih telur je. Kuning So telur dia 2 biji je. Dia akan a little bit dia basah tapi dia tidaklah lembut macam kek biasa. Dia tak moist lah macam kek biasa. Dia moist juga sebab dia putih telur banyak. Cuma dia punya texture tu dia agak ringan. Dia more macam ringan. Macam chiffon lah. Dia almost like chiffon but it's actually marble cake. It's a marble cake cuma kita pakai putih telur sajalah. Okay, ni je. Okay, ni yang kita dah letakkan bahagian bawah, nampak ya? Okay, kita akan scoopkan keknya ni ke dalam. Ada yang juga yang baru masuk salam. Sorry lambat masuk. Buat resepi apa hari ni? Hari ni putu sari. Kita buat putu sari. Boleh nampak ke tu? Kak Zaida tengah saya tengah spoonkan dia ya. Masukkan dia dalam mangkuk ni. Okay. Dan kita akan kukus lebih kurang 20 minit ke 10-15 minit macam tu ya. Okey. Depends on you punya kukus lah. Kalau kukus kecil, apinya kecil, lambat sikit. Kak Misa kata Assalamualaikum Cikgu Zaida. Adunan ni banyak ya. Satu adunan dapat banyak. Okey, terima kasih atas pencerahannya. Sama-sama. Sama-sama kasih. Cici Mariam kata Assalamualaikum Kak Zaida. Best sangat. Thank you. Madam Len Pawiro.
dari Singapura. Thank you resepinya. Semoga bisnes lancar. Alhamdulillah, sama-sama kita. Siapa yang nak buat bisnes dengan resepi yang Kak Zaidah bagi ni, kita sangat-sangat sure kan. Kalau you nak guna untuk menjual kan. Sebab resepi ni sangat simple. Yang kita share ni semua adalah resepi yang simple. Ini cara kita siap. kukus dia. Kita masuk kat dalam kukus. Untuk dia ni agak basah, susah kukus. Okay. So dia punya penutup tu memang kena kering lah Kak Zaidah. Tak jugalah, tapi ni basah sangat. Basah sangat. So, bila angkat tu dia macam nak menitik-nitik sangat ya. Okey, so kita tunggu dia sekejap. Dia punya tekstur tekstur dia. Okey, ada apa-apa tu kita boleh jawab soalan sementara kita nak menunggu. Tunggu dia kukus. Dia kukus ni. Tengah mengukus ni. Ya. Okey. Lama juga ni. Nak berapa lama agaknya nak mengukus kukus lebih kurang 15 hingga 20 minit. Depends on you punya kukus lah. Kalau kukus kecil, air sikit, lambat sikit. Ya, so kita akan nampak nanti dia masak ya. Okey. Ada apa-apa yang perlu Kak Zaidah nak jawab ke apa sambil-sambil kita nak menunggu dia masak. Noli dah tanya tadi ingredient dia apa ya lepas masuk gula. Saya repeat balik ya bahan-bahan dia. Please check balik untuk yang dah tertinggal. Okey, untuk putu sari 5 biji telur. 9 ounce santan. 9 ounce gula kasta. 10 ounce tepung gandum. 1 sudu teh baking powder. 1 sudu teh vanila. 1 sudu teh overload dan sedikit warna merah ataupun warna pink. Ya. Okey, untuk bahagian kelapa dia 4 ounce kelapa parut, kelapa putih ya, dari setengah biji kelapa. 4 ounce sagu. 2 sudu teh tepung jagung. 1 sudu teh garam dan sedikit santan cair. Santan cair ni optional. Kalau sekiranya you sagu you kering sangat, you letak santan cair. Kalau sagu you dah basah, sebab benda ni pun kadang-kadang depends on the sagu. Betul. Kadang-kadang sagu yang bagus dia tak mudah lembik. Dia tak sagu benyek. Dia tak benyek. Kalau dia tak mudah jadi kanji. Kalau sagu yang murah ni kadang-kadang sagu kita pun tak tahu brand apa. Sekejap pun dia dah hancur. Ya, so you kena tengoklah tu. Kena selalu try test. Try test dan kalau okey sagu tu you guna sagu yang you rasa okey ya. Sebab sagu ni memang kalau di KL ni memang sagu kita kena try 2-3 brand lah ya. Ada yang tanya ni, yang base dia tu apa Kak Zaidah? Terlepas kelas tadi. Base dia saya baru sebut tadi 4 ounce kelapa parut. Kelapa parut putih ya. 4 ounce sagu. 2 sudu teh tepung jagung. 1 sudu teh garam. Sekiranya sagu puan kering, letakkan sedikit santan cair. Gaulkan ya. Okey, so bagi dia basah sikit lah, dia moist sikit. Kalau tidak sagu tu nak masak kalau tak basah dia payah nak masak. Sagu lama ya, nampak je macam tu. Dia nak jadi clear memang lambat. So kita rendam sekejap 10 minit ke macam tu. And it depends juga, kalau you rendam kadang-kadang sagu you cepat lembik. So kita kena pandai agak lah kat situ. Okay, so kena biasakan you pakai sagu jenis apa. Okay, Nur Zaidah tanya 9 ounce itu berapa gram Kak Zaidah? Sorry. So jadi 9 ounce macam ni ya Kak Zaidah ni 9 ounce saya tak boleh convertkan you ya. Sebab tadi saya dah cakap you beli je timbang digital yang ada mode MODE tu. Biasa kalau mode tu you boleh change lah. You boleh tukar tu ounce, boleh tukar tu pound, boleh tukar tu liquid ounce pun ada. So tak ada masalah lah kalau kita guna resepi ounce ni. Sebab kalau you Google, you nak convert ounce to grams, dia ada point something tu, 0.03 kalau tak silap Kak Zaidah. Ya, kalau 1 ounce 0.03, kalau dah 10 ounce dah jadi berapa kalau you kali? Jadi nanti ada sikit lari nanti ya. So seeloknya kalau tak ada dah worst come to worst barulah you convert. You boleh Google lah sebenarnya. Ya. Kalau ada yang digital tu might as well you guna je lah. Kadang-kadang ada orang dia beli timbang digital tapi dia tak tahu pun ada ounce kat dalam tu. Kena tengok dia punya dia kena tengok.
kat mulut tu MODE tu you tekan, nanti dia akan tukar-tukar. keluar apa yang you nak. Ya, so you boleh choose lah. Nak pakai ounce ke, nak pakai gram ke, nak pakai pound ke, ya. Okay, so tak ada masalah yang sebenarnya. Kak Zaida bagi you resepi ounce ni sebab this is resepi original. Ini resepi tahun 80-an ya. Ini memang 80-an ni. Kalau you tengok buku Kak Zaida dah kuning dah bukunya. Ya. Yelah, zaman dulu ni, zaman Tok Kaduk ni. Ya. Okay, so yang ini memang resepinya tahun 80-an. So dia memang zaman dulu pun kita memang pakai ounce. Ya, so bila saya tengok digital tu ada ounce, so saya tak ada masalah lah untuk nak bagi resepi original dia. Jadi kalau ni yang saya tengok ni, kalau 1 ounce dia bersamaan dia dengan 0.03 kot silap. dia bersamaan dengan 28.35 gram. Tu 35 gram tu yang kita risau tu. Yes, sebab kalau saya convert sekarang ni, saya tengah convert pakai converter daripada ounce jadi ke gram. Kalau 9 ounce, ounce dia jadi 255.146 gram. Tu yang point tu yang kita jadi, rasa macam susah nanti. Sebab kalau kita convertkan, memang kita dapat amount ni, tapi you kena dapat the same amount. Kalau you bendarkan pun, macam contoh dia 0.146 gram, kalau you jadikan 255.15 gram instead of 0.146, jadi dia punya calculation dah lari. Jadi kemungkinan kita ni risau ya Kak Zaida. Kita takut takut kalau bila masak tu dia punya measurement tu buatkan dia jadi benda lain. Okay, so jadi yang kat sini kita memang sarankan kalau boleh tolong cari wave digital wave untuk you pakai untuk sukatkan pakai ounce. So kalau kita nak pakai gram, kita boleh pakai gram. Jadi Kak Zaida dulu kan, dulu tak ada digital timbang. Macam mana kita tu Kak Zaida? Jadi cari ounce punya timbang lah. Dulu tak ada timbang. Timbang ounce lah. Dulu pun ada juga. Dia macam bawah dia tu untuk gram, atas dia tu untuk ounce. Ounce kan agak jarak-jarak sikit. Grams tu rapat kan. So kita tengok kat situ lah. Tapi tu pun kadang-kadang lagi juga. Okay. So the original recipe yang kita bagi ni, you boleh try dekat rumah. Jadi bila dah lama-lama you try, mungkin you akan tahu hack dia. Maksudnya kalau you susah nak kira ounce, mungkin you tukarkan kepada gram dan you kena sentiasa praktis lah. Okay. Jadi Norman Muhammad ada soalan ni. Kalau mengukus, api kena besar ke Kak Zaida? Kalau kukus, depends. Kalau air you banyak, you tak payahlah. Tapi dia perlu mendidih. Air kukusan tu kena mendidih. Kalau you tak mendidih, sebab kita masak ni menggunakan wap. So kalau nak dapatkan wap, maknanya air di bawah tu kena mendidih. Tapi tak perlulah kalau mendidih sampai apinya kuat kan. As long as air bawah tu mendidih, dia ada wap, then should be okay, no problem. Ada yang bertanya ni, yes. Sagu tu kalau ganti dengan kelapa parut boleh tak? Sagu tu dah memang campur dengan kelapa parut yang jadi kegunaan sagu tu sebenarnya untuk keep the kelapa together, sebab dia ada kanji. Jadi kalau kelapa saja betul tak ikut kan? Bukan, kelapa saja itu putu sari. Itu putri Kak Zaida pun dah confuse. Dah confuse banyak sangat. So I pun dia ramai sangat dia beradik. Putri Ayu. Yang kelapa tu Putri Ayu. Putri Ayu dia kelapa sahaja. So jadi kalau you pakai kelapa sahaja, dia jadi kuih lain lah. Dia jadi kuih lain. Hari ni kita dengan sagu, itu nama dia putu sari. Putu sari. Sebab dia ada sagu. Okay. Itu beza dia. Itu perbezaan dia. Bukan kata tak boleh lah, sama je. Cuma dia jadi kuih lain dia jadi kuih lain. Jadi kalau makan, kalau orang tanya ni putu sari ke? Bukan, ni putu. Kalau pakai kelapa saja beza apa dia, tadi? Sebab kita putu sari hari ni kita guna kelapa sagu. Itu perbezaan dia. Okay. Sebab tu nama dia pun lain. So ni Nur Saida dari Indonesia. Dia kata di Indonesia gram saja yang dipakai, ukuran ukurannya Kak Zaida. Okey, kalau dekat jadi kalau macam tu convert dan nampaknya you kena extra kerja sikit lah. You kena sentiasa try dekat rumah, tengok ukuran. Macam tadi saya kata 1 ounce bersamaan dengan 1 ounce bersamaan dengan 28.35 gram. Okey, 1 ounce, saya repeat, 1 ounce saya convertkan kepada gram, dia menjadi 28.35 gram.
Jadi ini kalau kita dapat bantu lah, harap-harapnya dapat membantu anda semua. Tapi suggestionnya daripada kami, it's best for you to use ounce instead of gram dengan resepi yang kita bagi. Kalau dah dapat resepi ni, akak dah cuba dah dekat rumah, lepas tu akak nak gunakan gram, akak kena extra kerja sikit lah. Kena practice. Tengok gram ni berapa banyak, okey ke tak. Okay. So Nur Hazwa kata, oh okey, baru tahu bezanya sebab dekat Brunei tak ada. I see. Ni akak daripada Brunei ke ni? I see. So dekat Brunei mungkin ada lah kot yang kelapa dengan putunya, kelapa sahaja. So tadi apa Kak Zaida? Kalau kelapa dengan putu sahaja, apa nama dia? Ada ramai tau adik-beradik dia. Ramai adik-beradik dia. Satu bapa, satu mak. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, yang kelapa saja Kak Zaida beritahu lebih kurang je lah ya. Yang kelapa saja di bawah, atas ni hijau, itu Puteri Ayu. Okey. Kalau adonan itu warna putih di bahagian bawah, atas ni hijau, itu Putu Ayu. Yang kita buat sekarang ni Putu Sari. Putu Sari, bawahnya kelapa dan sagu. Itu yang namanya jadi Putu Sari. Okey. Okey, so dia Noli dah tanya ni, minyak tadi letak dekat acu dia ke Kak Zai? Share. Okey? Okey, kuih kita dah masak. Tengok tu, gebu sekali. Dah masak ya, kita punya. Gebu sekali. Yes. Okey, orang Facebook minta maaf ya. Tadi agak ni sikit, line okay? agak dah okey dah. So tadi ada buffering sikit, minta maaf Nampak tu, ni dah masak ya. Dah lebih kurang dalam 15 minit dah boleh masak.
Wiwi kata bengkang ubi puteri berendam ke? Tu rasanya belum lagi ada dalam resepi kita. Ubi masalahnya kita nak bakar tu lama ya. Dekat 60 minutes, about 1 hour. So nanti tengoklah kalau saya boleh masukkan. InsyaAllah. Okay, Chef Wiwi. It's okay. Siapa yang nak request, just put your request down dekat comment box. Nanti kita akan tengok resepi apa yang kita boleh masuk sebab kita like kita punya Facebook page, okay? Cari yang sama juga, type Simply Sugar Baking Studio, and then you akan jumpa kita, and then you just scroll down, keep on scrolling, and then you boleh tengok all different type of recipes yang kita dah share daripada berapa hari daripada bulan lepas lagi kita dah share, okay? Chef Wiwi kata noted and thanks so much. You're most welcome. Okay. Dia yang sebenarnya benda ni jangan keluarkan panas-panas. Dia kena sejuk. Ya, sebab dia kan apa tu? Kanji sagu, dia sagunya masih kanji dia lembut lagi. Okay. Tapi pasal kita nak tunjuk juga, terpaksalah Kak Zaidah keluarkan. Nurlida kata saya buat dah agak-agak santan. Sedap Kak Zai. Alhamdulillah. Ramai yang message saya. Kita pun baru hari ni saya pun check tadi dekat dalam DM ada ramai sangat. Nanti kita akan share, okay? Saya akan post kat dalam Insta story. Thank you very much. Alhamdulillah jadi. Alhamdulillah kita rasa happy sebab resepi yang kita share ni menjadi. Itu yang penting. Kita pun risau juga. Best tu yang berniaga tu. Okay. Okay. Dah ambil order dah. Yes, Alhamdulillah, syukur. Kita pun happy ya. Sangat happy bila kita dengar kita punya resepi ni berguna untuk viewers kita. Saya dah keluarkan dulu supaya dia tak panas ya, so that kita boleh keluarkan lebih senang. So kalau you kat rumah, tunggu dia sejuk dulu baru keluarkan ya. Baru yang bahagian putih itu akan tertanggal sekali ya. Okay, so kita tolak sikit ke depan. Alright, ni Kak Zaidah dah keluar. Saya paksa keluar. Dia tak berapa cantik lah sebab sagu kan dia bila dia panas dia akan melekit sikit lah ya. Okay, so ni rupa kuihnya. Kak Zaidah bagi dia sejuk sekejap lah kot. Saya baca komen ni. Chef Wiwi kata gebunya. Masya Allah, memang gebu ya. Okay, so kalau macam ni kan, color macam ni kan, dengan casing dia warna biru, baby blue macam ni, saya terbayang tak ada benda lain. Saya terbayang baby shower Kak Zaidah. Comel. So selalunya baby shower kan sekarang kita pakai cakes lah, cupcakes lah. So why not pakai kuih Melayu pun boleh pakai, okay? Kuih manis kita. Okay. Gebu ya, kalau you tengok dia gebu nampak tu. Sebab tadi kita mixkan dekat mixer ya. So kita tunggu sekejap lah, dia masih panas lagi. Okay. Keluarkan sebab dia kena sejuk. Okay. Dia punya cake tapi dia punya yang sagu tu ya. Sagu dia masih panas lagi. So sagu dia masih melekit lagi ya. Okay, so Enhel ni kata thank you sangat-sangat for sharing. No problem my dear. Sangat-sangat menghargai. Selamat Hari Ibu ya. Hari ni Mother's Day. So Mother's Day to everybody ya. Happy Mother's Day untuk mother-mother semua, mak-mak di luar sana. Kak Zaidah pun seorang ibu. Happy Mother's Day Kak Zaidah. Thank you so much. Same goes yang siapa di luar sana. Selamat Hari Ibu untuk semua ya. Thank you very much. Kebetulan pula kuih kita sweet, sangat Inari Pink ya. Sesuai untuk tahu-tahu je. Okay. Kak Zaidah pun dah tak perasan lagi ni Mother's Day. Nur Saidah kata terima kasih atas jawapan pertanyaan saya. Sama-sama kasih. Tengok ya, bila dia dah mula nak sejuk, senang sikit kita nak keluarkan. Nampak tu cantik je dia. Apa ni? Tengok ni dia punya bunga pun kita boleh nampak dia biji-biji macam tu bulat-bulat gitu. Comel je. Ini kalau nak celebrate birthday anak turn first birthday pun boleh juga. Kan? So cute. Okay, Nur Hasno kata Puteri Ayu ada dekat Brunei. I see. So Putusari belum lagi lah. So you boleh try ni. Yang sebenarnya dah lama ni. Sebab tu resepi Kak Zaidah tahun pakai ounce. Cuma mungkin ramai yang tak tahu buat ni ya.
Jarang dengar lah. Mungkin dia remeh sebab dia ada sagu tu. Tu yang orang tak buat tu. Orang malas nak buat. Inspirasi dekorasi. Tanya, nak singgah beli boleh? Kalau nak beli di Cyber. Dekat Cyberjaya. Di Cyberjaya. So nanti boleh singgah dekat Cyberjaya Simply Sugar Kitchen. Okay, cari kita Simply Sugar Kitchen dekat Cyberjaya. Dekat area mana tu Kak Zaida? Dekat Domain 5. Okay, next tu boleh Google lah sebenarnya. Alamat dia ada di you boleh Google Mafioso Shell Out. Sebab sekarang previously we were known as Mafioso Shell Out. Sebelum ni So now we are Simply Sugar Kitchen. That's why you tak jumpa lagi dekat dalam Google buat masa ni. So you boleh type Mafioso Shell Laut. Jumpalah kita dekat Cyberjaya tu kan. Yes. So dia punya landmark adalah building Mustafa Kamal. Wisma Mustafa Kamal. So siapa yang teringin nak berbuka puasa kuih-kuih macam ni memang ada dekat Cyberjaya. So kalau betul nak rasa yang dekat-dekat dengan Cyberjaya, jemputlah datang. Okay? Kita ada kita ada nasi padang, kita ada shell out, kita ada sekarang ni yang baru tahu kita punya menu kita gulai kawah, nasi gulai kawah. So dekat sana pun ada kuih-kuih Melayu, macam-macam jenis kuih Melayu. So kalau you berbuka dekat sana Simply Sugar Kitchen, kita ada cookies juga kat sana untuk cookies raya. So you boleh rasa juga at the same time. Wah, semua at one stop aja Kak Zaida. Cookies raya. Cookies raya. Nak buka puasa, you nak makan kuih Melayu, semua ada dekat sana. Okay, so insyaAllah nanti kita jumpa dekat Simply Sugar Kitchen. Okay, Kak Zaida dah keluarkan yang kita kukus tadi. Kalau perempuan itu eloknya keluarkan dia. Comelnya Kak Zaida. Yes. Rupa dia sweet ya, sweet, very sweet. Kalau you tak ini Kak Zaida guna warna pink. Kalau you tak nak warna pink, you boleh taruh warna merah lah. Kalau merah dia garang sikit. Warna dia kalau original pink, dia garang sikit merah. Asyik. Kita takut orang takut makan so kita buat pink mungkin sweet sikit lah. Okay. So ni Zalina Zainal kata selamat hari buat Kak ini mungkin selamat hari ibu lah ni. Kak Zaida, terima kasih share resepi kuih-kuih orang lama. Moga perniagaan Kak Zaida diperluaskan. Sebab itu kalau Kak Zaida bagi amin. Kalau Kak Zaida bagi resepi dalam ounce, maknanya resepi kita resepi lama. 80-an, 90-an. Bila masuk tahun 2000 sudah semua resepi dalam grams. Kalau jadi sekarang ni sebab kita bagi you resepi yang original, yang klasik. Sebab bila kita dah ada recipe dalam timbangan tu dah ada ounce, so saya tak perlu tukar ke grams So jadi kita bagi resepi ni yang bakal-bakal nak buat kuih Melayu ni, so dia sangat-sangat bagus untuk you. Jadi you tahu daripada awal how to deal with ounce and how to deal with grams. Okay, so ounces ni pun sebenarnya memang orang dulu-dulu pakai ounces ni Kak Zaida. Memang zaman-zaman 80-an, 70-an, 80-an semua pakai ounce pound. Okay, so macam siapa yang curious satu ounce tu bersamaan dengan berapa gram? Tadi saya check, 1 ounce bersamaan dengan 28.35 gram. Yes, okay. So itu yang saya tak boleh nak tolong calculatekan you ya. Sebab kalau resepi tu kata 10 ounce senang juga. Kalau resepi tu 8 ounce, dah nak kena kali 8 kali 28.35. Dia ada point 35 tu yang kita bila kita kali dengan banyak, dia akan jadi banyak nanti kalau kita tersilap. Ya. Okay, jadi jangan risau, cuba-cuba dekat rumah, make sure dah dapat resepi kita ni, cuba. Okay, kita nak tahu juga result. So far alhamdulillah ada yang share, dah banyak dah share dengan kita resepi-resepi yang kita dah share sebelum ni on live, during live. Yes. Ramai juga ada yang siap dah buat ni dah buat berniaga tu yang saya berbesar hati sangat ya. Lena kita tidur bila kita dengar kerja kita berhasil Kak Zaida. Alhamdulillah. Dan dapat pujian pula dari customer dia, kata sedap ya. So kita sebab happy sangat. Sebab resepi ni bukanlah mahal sangat. So jadi dia reasonable. Yes. Reasonable. So dan ada tu pula Kak Zaida pula yang tertunggu-tunggu petang nanti apa pula dia masak, sebab dia masak hari-hari. Alhamdulillah. Hari-hari. Saya sebut nama dia lah, Encik Zahir Yusof.
Ya, Cik Zahir Yusof hari-hari buat kuih saya. Saya pula petang nanti saya pun cari apa pula Cik Zahir kita masak untuk inari ya. Dia nampaknya dia buat pun jadi. So, ada yang tak jadi tapi tak apa, tu bukan tak jadi namanya. Tu nak kena practice. Banyak practice lagi. Okay, so thank you so much for watching. And then ada yang buat jadi dan boleh buat berniaga. Dan ada yang bila buat jadi, yang lain yang nak cuba tu tak takut. Kadang-kadang ada. Kalau macam ada kadang-kadang ada yang takut, dia takut tak jadi. Okay, so jadi bila dia tengok yang lain buat jadi, dia beranilah sikit nak buat. Okay, so jadi kalau in case macam yang Kak Zaidah kata, kalau contoh ada error ataupun yalah, kalau yang katanya tak naklah kita sebutkan selalu kan, kalau apa yang agak kurang menjadi tu boleh DM kita DM kita, tanya kita macam mana, apa, okay, you tell us sebenarnya apa masalah dia, okay. Kita boleh bantu, jangan risau, InsyaAllah kita akan cuba sedaya upaya untuk respon secepat mungkin, okay. Dia kata, oh line tak berapa elok, berhenti-henti, oh minta maaf, kita hanya sekarang kita ni try minta best, maaf sangat sebab tapi you kita boleh punya tengok lepas ni nanti. Sebab kita akan buat satu video lain. Dekat area kami ni untuk nak wifi buat masa ni masih tak available. So jadi kita kena pakai line sahaja buat masa ni. That's why line tak berapa clear. So kami kami akan cuba sedaya upaya. Macam contoh live ni is best because you boleh berbual dengan kita. Tapi senang nak bila bendanya ada dekat depan ni, kita senang nak bercakap. Betul kan? Kemudian nanti kita akan postkan lagi video, 1 minute video untuk you, dan kita akan share terus dengan resepinya sekali, okay. So don't worry, memang kita sentiasa ada untuk anda, okay. Untuk resepi ni lah, resepi untuk program Jom Masak dengan Kak Zaidah, okay. So ada lagi ni, Norila kata thank you sharing. Satgi boleh buat, nak cari overlay dah habis. Okay. Terus buat, okay. Kak Zaidah pudding caramel tu nak nak apa tu? Nak untuk makan Zaidah. Cantik macam mana ya? Nak potong cantik ke potting cantik ni macam mana ni? Potong. Ni potong rasanya ni. Potting tu macam dah lain dah maksud dia. Potong cantik. Mungkin potong lah ni, typo lah ni Tu nak potong cantik macam mana? Potong cantik je, potongnya tunggu dia sejuk betul-betul baru pergi potong. So make sure tu pun dia dah betulkan potong. Okey. Kalau nak potong cantik macam Kak Zaidah kata, make sure dia betul-betul chill. Baru dia keras sikit dan dia betul-betul set. Okey. Okay, dia kata Nur Saidah daripada Indonesia kata sukses dan sihat selalu Kak Zaidah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Azizahan, Kak Zaidah ni hari saya cuba agak-agak santan dan laksa kari untuk berbuka. Dah siap pun. Alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Je lah ya. Okey. Dah terasa dekat tekan bila cakap tu tu tinggal kat bawah tu dia kata laksa kari tu. Laksa kari tu memang sedap. Okay. So bersabarlah, kita ada lagi berapa jam ni? Kita lambat lagi ya. 5-6 jam lagi untuk nanti nak berbuka. Kalau dah berbuka, beritahu Kak Zaidah. Okay, so share dengan kita. Okay, nanti ada yang request dah ni. Azizah Khan kata, salam Kak Zaidah, minta tunjuk kuih akok. Kuih akok. Itu nak dibakar tu ya. Tu yang masalah tu. Sebab kita ni bukannya kitchen full equip ni. Ini quarter equip je ni. Mungkin kita tengok mana tu kita boleh buat pre-recording ke Kak Zaidah, kita tengok macam mana. Kan. Okey, tapi kita cuba sedaya upaya untuk kita buat live every day. Tapi Kak Zaidah harap janganlah mengharap sangat ya. Kita cuba sedaya upaya. Saya cuba, insya-Allah saya cuba. Kalau saya boleh tunjukkan, saya tunjukkan. Mana saya tahulah. Ada juga saya yang tak tahu resepinya, resepi sebab kita lain-lain daerah lain dia punya tu. Kak Zaidah cuba ya. InsyaAllah. Cuba buka balik buku lama. Itu kita punya regular viewer, Farida Abu Bakar tu dah masuk. Assalamualaikum Kak Zaidah and Nabila. Hari ni lambat masuk. Masak apa hari ni? Masya Allah sayang, kita dah nak habis sangat hari ni. Ni dia kuihnya. Okay, Kak Zaidah boleh tunjuk. Ni kuih apa tu? Putusari. Putusari. Okey, ni putusari dan cantik rupa dia. Cantik. Putusari ni atas dia ni jangan salah ya. Atas dia kadang-kadang you tengok macam ni, oh ini macam putu ayu, macam putri ayu lain. Atas dia ni kelapa dan sagu.
Kalau Putu Ayu, Putri Ayu yang selalu kita nampak tu, atasnya kelapa saja. Kelapa dengan garam dia tekan-tekan, lepas tu baru dia taruh yang hijau. Yang ini kelapa dengan sagu biji. Ya, jadi dia jadi macam ni lah. Dia bukan kelapa sahaja. Dia bukan kelapa saja, sebab tu nama dia lain. Yes. Dan yang ini original dia yang sebenarnya bukan pink, merah. Tapi Kak Zada letak pink lah, nampak sweet sikit lah. Saya berkenan sangat warna dia. Budak-budak tengok pun macam nak makan kan. Tapi yang bawah dia ni basicnya is like cake lah. So tapi kita basically kukus. macam tadi saya tanya Kak Zaida, kalau ni kita letak colouring kan, macam contoh selalunya kita tengok warna hijau tu ada rasa pandan. Okay. So jadi kalau kita nak letak flavouring boleh Boleh, Kak Zaida? boleh. You nak letak strawberry pun boleh ni. Rasa strawberry. So that bila budak-budak makan dia suka. Raspberry pun sedap juga tu. Tapi dalamnya ada santan, jadi dia punya lemak tu lain ya. Tapi ni kita letak hanya perasa vanilla. Pak dah kata Putusari, saya Putusari. Nanti kita akan share dekat 1 minute video nanti. So jangan mistaken bila you tengok putih macam ni, jangan you ingat dia kelapa ya, sebab you tengok dia melekat. Kalau kelapa tu you usik dia berderai. Yang ni dia melekat dia sebab dia ada sagu. So dia sangat cantik. Sangat cantik, sweet. Kita out closekan lagi sikit. Nampak tak? Tengok tu. Dia yang nak tertanggal ni sebab panas tadi Kak Zada keluarkan. So bila panas, sagu tu kan melekit ya. Dia belum whole lagi, dia belum set. So seeloknya you keluarkan dia. Tak sabar kita nak tunjuk kat viewer. Dia seeloknya you keluarkan dia, tunggu dia sejuk dan baru keluar daripada acu, baru dia boleh tanggal macam ni. Ya, tu nampak cantik. Sweet yang ini nampak terkopik-kopik sebab Kak Zada keluar paksa dia tadi masa dia tengah panas. Okay, so harap you all berpuas hati dan boleh cuba yang mana nak meniaga tu. You dah meniaga Putusari ataupun Putu Ayu, you boleh atau Putri Ayu. Ni Putri Ayu. Tak yang hijau tu. Kak Zada confuse yang hijau dua tu. Putri Ayu. Yang ada kelapa tu, kelapa di bawah is Putri Ayu. Yang ada adunan putih di bawah tu Putu Ayu. Okay. So yang ini Putusari. Dia ada banyak putu semua. Ya, bila kita cakap putu orang tahulah. Especially Indonesia, you cakap putu je dia tahu, dia akan pakai acu ni, lubang tengah ni ya. I see. Okay, so dekat Instagram pun dah remaining 1 minute left. Okay, so this is ini resepi kita hari ni, Putusari. Kak Zada sekali lagi baca sekali jalan ya. Bahan-bahan dia. 5 biji telur, 9 aun santan, 9 aun gula kasta, 9 aun 10 aun tepung gandum, 1 sudu teh baking powder, 1 sudu teh vanila, sedikit pewarna merah, 1 sudu teh overlap. Okey. Kemudian untuk bahagian B, kelapanya 4 aun kelapa parut putih, 4 aun sagu biji, 2 sudu teh tepung jagung, 1 sudu teh garam, dan sekiranya you sagu you kering, you boleh bancuh sikit dengan santan cair. So jadi moist sikit lah. So ini resepi kita. Dah wave. Dia kata alamak, terlambat dia kata. Tapi ini special case nanti dengan Didi Rahim kita panggil special case lah. Okay, telur saiz apa Kak Zaida? Telur B ataupun A. B okey lah, B dah just nice. Kalau C tu agak kecil sikit, sebab yang masa ni kita pakai pun saiz B ni saya rasa. So B pun dah cantik. Okay, so pukul sampai dia gebu. Sampai dia gebu ya, sampai macam kita buat kek tu lah. Alright, okay, cara dia pukul telur, gula, overlap dan baking powder yang sebenarnya tadi pukul sekali semua. Pukul semua. Last sekali baru masukkan tepung gandum, masih memukul tapi at low speed, masukkan tepung gandum, lepas tu baru masukkan santan sikit-sikit. Okay, so pelan-pelan. Alright, thank you very much. Kita pun dah di penghujung siaran. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi esok. InsyaAllah jumpa esok dengan resepi lain. Lagi resepi lain. Macam-macam jenis resepi dengan Kak Zaidah ni. Simple-simple je yang saya boleh sharekan. Okay, apa lagi kita nak wish Happy Mother's Day again untuk selamat semua hari ibu dari Kak Zaida kat sini dan Bel untuk semua ibu-ibu di luar sana. Okay. So thank you very much. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye.